وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Selawat tafriyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Alhamdulillah, sahabat-sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah Ta'ala, dirafa'kan setinggi-tinggi puji dan puja kehadrat Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah. Selawat dan salam tertinggi ke atas junjungan kekasih hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak putus kita merapatkan sembah syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, masih lagi dihidupkan. Rasanya di antara tempat yang paling lama saya tak mengajak surah As-Sa'adah, dan di antara yang terdekat, di antara yang terdekat, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih penduduk-penduduk As-Sa'adah sudi lagi menjemput saya. Yang tak seberapa ni sedikit perkongsian ilmu, taraf budak-budak tadika saja saya punya ilmu ni . Jadi Alhamdulillah, terima kasih atas kesudian. Dan begitu juga kalau nak ikut tarikh yang tercatat pada kitab saya ni, 28 hari bulan 2 tahun 2020 adalah tarikh terakhir kita berkuliah . 28 hari bulan 2 tahun 2020. Hari ni 20 hari bulan 7 tahun 2022. Selepas 2 tahun 3 bulan 22 hari. 2 tahun 3 bulan 22 hari, insya-Allah. Lama juga tu, lama jugalah kan. Dan macam Kak Zaini beritahu awal tadi, kita hadapi macam-macam ujian dan dugaan, dan tak kurang ada juga sahabat yang dijemput pulang kembali ke rahmatullah. Hanya Allah lah merahmati mereka dan tempatkan mereka bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan kesempatan ini saya juga merakamkan jazakumullahu khairan katsira kepada semua ukhuwah muslimah yang telah pun mengucapkan ucapan hari lahir buat saya. Tak terbalas satu-satu mesej, tak terbalas. Hanya saya ucapkan secara umum, terima kasih, jazakumullahu syukran katsira. Segala doa-doa yang baik itu saya kembalikan kepada puan-puan sekalian agar kita sentiasa berada dalam rahmat dan redha Allah. Kalau dipanjangkan umur, panjangkanlah dalam berkebajikan. Kalau dimurahkan rezeki, murahkanlah kepada kami rezeki yang halal. Kalau ditakdirkan kami mati, maka matikanlah kami dalam beriman dan juga bertakwa. Masuknya umur kita bertambah 1 tahun bermakna semakin pendek hayat kita di dunia. Bukan kata makin panjang makin pendek. Dah kurang dah setahun. Tak tahu berapa umur yang dicatatkan di Lauh Mahfuz untuk kita kita tak tahu. Bila dah masuk tambah setahun, kurang lagi setahun. Kita tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, khalifah yang dilantik oleh Allah adalah kita. Kita kena teruskan kehidupan, suka, duka, sihat, sakit, kaya, miskin, lapang atau sempit, derita atau bahagia. Sebagai khalifah Allah, teruskan. Sebab Allah janjikan, di sebalik kesusahan kamu sebagai manusia yang aku
lantik di atas muka bumi. Ada imbalan, ada imbuhan pahala yang aku sediakan di sana, iaitu kebahagiaan yang kekal abadi. InsyaAllah kita hanya belajar redha dan sabar atas ujian yang Allah bagi. Tak sama ujian kita, no? Tak sama. Kita jangan ingat, aku sajakah yang susah, ada lain yang lebih susah. Cuma cara Allah Ta'ala mentarbiah kita, cara Allah mendidik kita dengan ujian yang berbeza-beza. Susah dia dari sini, mungkin dia senang di bahagian ni. Payah dia di sini, mungkin dia senang pada bahagian ni. Jadi kita kena sabar dan redha atas segala ujiannya. Alhamdulillah, kita akan sambung pengajian kitab Anak Kunci Syurga. Satu-satunya nama kitab yang cukup masyhur, yang mana yang ditinggalkan oleh ulama terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kemudian diletakkan juga kepada Syekh Daud Al-Fatani untuk diserahkan kepada kita agar kita sama-sama mentarbiah diri. Tarbiah ni apa? Didik, mendidik diri dan juga hati untuk melakukan amalan-amalan wajib dan memperindah lagi dengan amalan sunat. Itulah tercetusnya daripada kitab Anak Kunci Syurga yang kita baca, dan kita berhenti pada muka surat 58. Ini kitab Jawi. Kalau kitab Rumi ada tanda tak? 10. Dan seperti sembahyang tahiyatul masjid. 107. Kitab Rumi 107 untuk rujukan sahabat-sahabat lain. Kitab Rumi 107. Ni kalau kita duduk tak duduk terjah dan seperti sembahyang tahiyat tahiyatul masjid ni tak tahu apa ni noh. Pasal apa duduk macam duduk tajuk dia main bagi yang tu terus. Dan seperti sembahyang tahiyatul masjid bagi mereka yang masuk ke dalam masjid. Apa cerita? Kembali balik kepada tajuk yang awal. Iaitu kita membicarakan tentang solat-solat sunat. Kita membicarakan tentang solat-solat sunat. Dah pun kita bincang. Apa dia solat sunat yang paling afdal? Kalau ingat dah. Lupa dah. Maaf, saya tak berapa sihat dah, penat dah. Solat sunat paling afdal di sisi Allah dan Rasul ialah sunat rawatib. Apa dia solat rawatib? Solat yang mengiringi solat fardu. Kan Rasulullah beritahu kepada Sayyidina Umar, ambil 12. Rasulullah beritahu kepada Abu Bakar, Abu Hurairah ambil 10. Jadi ada dua jenis. Bila mana ditafsirkan ataupun dibincangkan oleh para alim ulama, maka terhasillah sebelum subuh ada dua, sebelum zuhur ada 4, ada kata 2, selepas zuhur ada 2, selepas maghrib 2 dan selepas isya 2. Itu dinamakan rawatib muakkad. Solat sunat yang paling terbaik. Kalau tanya mana solat sunat yang paling terbaik, dapat dekat rawatib. Dah pun kita bicarakan solat sunat itu juga terbagi kepada dua jenis, muakkad dan ghairu muakkad. Apa maksud muakkad? Dituntut. Seumur hidup sekali sekurang-kurangnya buatlah. Dan kalau boleh jangan sedah tu saja. Biarlah berterusan. Dan ghairu muakkad ni maksudnya tidak dituntut. Contoh dia 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. 4 rakaat selepas isya. Dan disebut juga 2 rakaat sebelum maghrib itu ghairu muakkad. Ghairu muakkad. Jadi tak buat pun tak mengapa. Tapi bila disebut sebagai muakkad tu memang dituntut sangat-sangat untuk kita buat. Dan kemudian solat sunat juga terbagi kepada dua jenis. Satu dibuat secara berjemaah. Solat sunat yang boleh dibuat secara berjemaah. Dan satu lagi solat sunat yang tak boleh buat secara berjemaah. Kena buat farz secara bersendirian. Apa contoh kita kata solat sunat yang dibuat secara berjemaah?
seperti tarawih, witir di dalam bulan Ramadan sahaja. Nah, kena ingat, witir dalam bulan Ramadan sahaja. Nah, kemudian solat hari raya, 2 raya lah, raya haji dengan raya puasa. Kemudian solat sunat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Dan satu lagi yang sangat-sangat dituntut, dia suruh sungguh-sungguh buat secara berjemaah, iaitu solat sunat istisqa, iaitu minta hujan. Nah, ada tak solat sunat minta panas? Nah, panas dah sedia lah dah. Ada tak? Tak ada dah. Tidak ada solat sunat minta panas. Solat sunat minta hujan ada. Nah, di sangat-sangat, yang ni memang sangat-sangat dituntut. Kalau kata nak buat sekurang-kurangnya, carilah 2 orang. Pilih duduk di tengah padang. Nah, dan disunatkan orang yang melakukan solat sunat minta hujan ni, kali baju terbalik. Bawa lah binatang ternakan. Hari ni kita bela apa? Kucing saja. Nah, pergi letaklah dia dengan sakat-sakat kat tu. Mungkin di antara doa-doa yang kita rasakan, doa binatang lebih makbul. Sebab mereka tak dikira dosa. Okey. Dan kemudian hari ni, baru dia nak masuk bab solat sunat tahiyatul masjid. Kan dia contoh tentang solat duha. Yang terakhir kita berhenti hari itu, dicontohkan tentang solat sunat duha. Buatlah sekadar mana yang kamu termampu, sama ada 2, ataupun 4, ataupun 6, ataupun 8. Paling sikit solat sunat duha ialah 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya ialah 8 rakaat. Begitu juga perbicaraan tentang solat sunat witir. Solat sunat witir, kata baginda SAW, kalau kamu suka buat 1, buatlah. Kalau kamu suka buat 3, buatlah. Kalau kamu suka buat 5, buatlah. Boleh sampai 11. Tapi kata Imam Syafi'i, walaupun Rasulullah kata kalau hangpa suka 1, buatlah 1. Kata Imam Syafi'i, tak malukah dekat Allah jika mana kamu mengerjakan solat hanya 1 rakaat. Mana kita nak tahu, Rasulullah dia tahu mungkin musyaqqah kita, sakit perut ke, nak terberak sangat, tak lagi payah nak ambil kat sembahyang, nak berdiri yang kerana 3 rakaat dia berdarah 1 saja. Dia mungkin penggak dengan solat sunat ba'diyah isya. Pada bagi salam bangkit terus buat 1. Ni tak ada lah, nak terkencing sangat dah. Boleh kalau kata nak buat 1, ikut suka kamu, tapi agak malu pada Allah. Al-maklum lah 1 rakaat. Tapi boleh tak? Boleh. Sebab Rasulullah kata, hang suka buat 1, buatlah. Rasulullah ni penyayang kan, dia takkan kata apa-apa. Cuma Imam Syafi'i kata, hampa tak malu kau buat 1 je. Mai jauh-jauh nak jumpa dengan Allah buat 1. Mungkin kita dah macam saya kata tadi, kita rangkaikan dengan solat qabliyah, dengan solat ba'diyah. Maka bagi salam ba'diyah tu, ada yang buat 2 rakaat, ada yang buat 4. Kalau buat 4, ghair mu'akkad. 2 rakaat yang mu'akkad. Okey? Terus kita bangkit buat 1 sahaja, maka tak mengapa. Baru masuk pelajaran hari ni. Dan sembahyang tahiyatul masjid. Apa maksud tahiyah? Penghormatan. Penghormatan. Penghormatan kepada masjid. Bagi mereka yang masuk ke dalam masjid sahaja, maka kalau musalla ataupun surau tak perlu. Tapi kalau nak buat, macam surau ni, kalau lah nak buat, boleh tak? Boleh. Boleh kalau kita nak buat solat sunat tahiyatul masjid. Walaupun dia bukan diiktiraf sebagai masjid, tetapi dia adalah musalla. Masjid adalah isim makan daripada sajadah. Masjid isim makan maksud dia tempat sujud. Dalam surau tempat sujud. Betul tak? Bukan tempat tidur kan? Kan dalam surau tempat tidur. Okey, bila dikatakan tempat sujud, tempat solat. Tempat solat, tempat sujud lah. Setiap orang yang solat akan bersujud. Setiap orang yang bersujud, pasti dia solat. Okey? Masjid ni bermaksud tempat sujud.
Bermakna surau tu tempat sujud kan? Jadi, maka khilaf ulama sebahagian besar mengatakan kalau kita nak buat solat sunat tahiyatul masjid dalam surau, boleh. Tapi tak dituntut macam mana yang dituntut seperti mana dalam masjid yang diiktirafkan oleh sultan. Maksud sultan ni penguasa. Penguasa satu-satu negara ataupun negeri. Dia iktiraf sebagai masjid, maka kita dituntut tu kata muakkad. Solat sunat muakkad dituntut untuk setiap orang yang memasuki dia melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Tapi musola dia tak tuntut macam tu. Sebab dia tidak diiktirafkan oleh penguasa sebagai masjid. Kita iktiraf dia sebagai surau bahasa Melayunya. Musola bahasa Arab. Musola tu maksud apa? Tempat solat. Masjid tu maksud apa? Tempat sujud. Sama tak? Lebih kurang. Lebih kurang sahaja. Kalau kata sembahyang Jumaat, ingat di surau sepanjang tempoh COVID tu buat kan? Ini buat kan? Buat solat fardu Jumaat dilakukan. Jadi, kalau ditanya boleh tak nak buat? Katalah masuk-masuk. Sementara nak tunggu kawan-kawan lain nak baca Quran, kita buat solat sunat. Sunat apa? Sunat tahiyatul masjid. Maka dibolehkan. Cuma dianya tidak dituntut. Dan hasil ia dengan 2 rakaat maka lebih. Bermakna dia boleh buat 2 rakaat ataupun lebih. Dengan satu salam. Sekalipun ada ia sembahyang fardu atau sembahyang sunat yang lain. Maksud dia, terhasilnya solat sunat tahiyatul masjid itu bila mana kita masuk, sampai di masjid, orang dah azan. Contoh kata kita nak bersembahyang berjemaah, maghrib. Biasa kalau orang perempuan ni dia maghrib insyaAllah dia sampai di masjid, orang azan. Bila orang azan dia masuk masjid, dia tak sempat nak buat sunat tahiyatul masjid. Jadi dia ada qabliyah dia. Apabila dia buat qabliyah, secara automatik terangkat sunat tahiyatul masjid dia. Ataupun dia ikut satu rombongan. Dia bermusafir bersama dengan kawan dia atau hanya dengan keluarga dia saja. Singgah di masjid. Singgah di masjid, dia masuk-masuk, dia sembahyang. Dia tak sembahyang khusus sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, tapi dia sembahyang fardu. Dah terangkat. Jadi tanda penghormatan tu bila kita masuk, kita buat solat dekat dia. Jangan duduk, jangan sembang. Buat solat terus. Maka terhasillah solat itu menjadi solat sunat tahiyatul masjid. Kan bila dah kita berjalan, bermusafir ramai-ramai, kita nak susun dengan solat sunat tahiyatul masjid lagi. Lepas tu solat fardu nak jamak lagi menyebabkan tergendala perjalanan yang disusun atur. Bimbang orang tunggu kita lambat, orang marah dekat kita. Jadi, memadai, itu yang disebut ni. Hasillah ia. Hasillah ia. Terhasil sembahyang tersebut dengan cara kita mengerjakan solat fardu. Kita sampai waktu zuhur, sampai orang dah azan. Kita masuk tak sempat buat tahiyatul masjid. Tapi kita buat qabliyah zuhur. Dah dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau kata kita hadir terlebih awal, maka itu yang lebih baik. Siapa buat lebih, dia dapat lebih. Itu terpulang kepada kita nak contoh kalau kita terlambat. Kita dengan satu salam. Kalau kita 2 rakaat, maka lebih dengan satu salam sahaja. Maksud dia kalau kata kita buat sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, dengan satu salam saja. Tak payah tak. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat beserta dengan tahiyatul masjid, tak payah. Allah angkat secara automatik 2 dalam 1. Sebab apa? Sebab kita yang sentiasa memuliakan masjid, singgah dan bersolatlah. Dan dia kata sekalipun ada dia sembahyang fardu atau sembahyang sunat, memang dapat. Kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjid
wala yajlis hatta yusalli rak'atain. Artinya apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan duduk ia hingga sembahyang ia 2 rakaat. Ini pesan Nabi SAW melalui satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan juga Muslim. Katanya, apabila salah seorang kamu masuk kepada masjid, jangan duduk lagi. Wala yajlis. Jangan duduk lagi ni bermaksud di sini jangan duduk bersembang. Sembang cerita macam-macam dah. Weh, no. Dia main dia semayang. Kita tak semayang. Jom kita semayang. Habis dah. Terluput solat tahiyatul masjid dia dengan sebab dia buat kerja lara. Tapi kalau dia duduk nak pakai stokin, dia duduk nak letak beg dia, al-maklum lah orang sihat-sihat lah yang main ke masjid ni. Dia bukan main-main terus berdiri nak boleh semayang. Kan nak letak beg, nak pakai stokin, kena step dulu duduk, angkat satu kaki. Nak kira kain telekung dia, ke bawa telekung saja kain tak bawa, ke bawa kain saja telekung tak bawa. Belek-belek tengok, aku bawa kain saja tak bawa telekung. Tak terluput lagi. Sebab dia dalam proses penyediaan untuk solat. Tak luput lagi. Tapi kalau dia duduk, dia bersembang, dia cerita apa dia masak, dia makan bila, dia tidur bila, dia rumah dia siapa main, habis luput. Luput. Tapi kalau dia duduk sementara dia nak buat persediaan untuk bersolat. Kita orang perempuan kan macam orang lelaki tau. Masuk-masuk tak payah duduk berdiri. Yang kaki dia kaki selak dia selintin kau panggil. Selintin. Bahasa orang utara kalau orang bukan utara ni faham lah. Selintin, kaki selak, kaki tangan lengan tangan bayu tu. Dia perlah ni terus sayang. Kita jangan duk perlah selintin tu lah. Selintin lain banyak lagi duk tunggu lah. Kan lah. Jadi banyak cerita. Sebab dia kata satu sejarah baginda SAW apabila Sulaik, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sulaik Al-Atafani. Nak tulis pun tulislah. Ni hadis sahih. Sulaik Sulaik bin Al-Atafani. Sulaik Al-Atafani satu hari masuk dia dalam Masjid Nabawi. Sedang Nabi berkhutbah. Okey, bukan Nabi khutbah hari Jumaat tak. Nabi sedang mengajar macam majlis kuliah kita ni. Nabi sedang mengajar ilmu. Jadi dia masuk, dia terus duduk. Dia duduk. Maka kata baginda SAW, "Qum ya Sulaik." Bangkit wahai Sulaik. Farka'ataini khafif. Sujudlah, rokoklah dan sujudlah sebanyak 2 rakaat utawajjaz fiha. Dan ringkaskan. Ringkaskan padanya. Maksud dia, Sulaik ni masuk majlis, saya tengok Rasulullah dah pun mula mengajar. Dia terlewat masuk. Bila mana dia masuk, dia duduklah macam kita lah kan. Kalau orang dah mula kuliah, kita duduklah terus. Tetapi ditegur dengan penuh kasih sayang oleh baginda SAW. "Qum ya Sulaik." Kata dia, bangkit wahai Sulaik. Dia kata, bersolatlah. Bersolatlah 2 rakaat wa tajawaz. Baca ringkas. Maksud baca ringkas tu, tak payah baca doa iftitah, baca Fatihah saja, tak payah baca surah, terus rukuk dan seterusnya. Ambil yang wajib sahaja. Sebab Rasulullah kata, sayang takut tertinggal majlis ilmu tu. Tapi di antara nak muliakan majlis ilmu dengan memuliakan masjid, kita kena muliakan masjid terlebih dahulu. Sehingga kan kata baginda SAW, katalah kita duduk dalam masjid, kita iktikaf. Batal. Ataupun kita nak terkencing. Kita keluar pergi ke tandas, kita kencing, kita beruduk semula. Bila kita masuk balik, ada tuntutan untuk tahiyatan masjid. Kena buat pula.
Tu kalau kata keluar. Sebab apa? Berlaku dalam peristiwa Nabi SAW ketika mana baginda duduk di dalam masjid, didatangi oleh Hafsah, isteri baginda SAW, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Hafsah di antara isteri Nabi yang terkenal pandai masak. Nah, mungkinlah dia masak hari itu sesuatu yang sedap, dia teringat dekat Rasulullah. Rasulullah sedang beriktikaf waktu tu, dekat-dekat nak berbuka puasa dah. Dan hari itu bukan giliran Rasulullah ke rumah dia. Tapi kalau 10 yang akhir Rasulullah memang tak balik, rumah siapa pun dia tak balik. Dia minta izin dan redha para isteri dia. Bila dia teringat satu-satu makanan yang sedap, teringatlah dekat suami tu. Dia nak pergi hantar dekat Rasulullah. Dia nak masuk, dia tak boleh dengan sebab dia haid. Lepas tu dia panggil Rasulullah keluar. Bila Rasulullah keluar, Rasulullah ambil makanan daripada dia dan Rasulullah masuk. Rasulullah buat sembahyang sunat, tahiyatul masjid balik. Jadi walaupun kita keluar asal, bila kita masuk tuntutan, sebab tu dikatakan tahiyatul masjid adalah muakkad. Okay, saya terlupa satu ni. Saya terlupa satu. Saat lagi saya dengan sahabat-sahabat wakil daripada ukhuwah muslimah akan pergi ke kampung Ibui, iaitu saudara-saudara Islam kita yang terkena musibah banjir. InsyaAllah dalam pukul 11 saat lagi kami akan pergi. Jadi saya ada buat kutipan. Siapa-siapa yang nak bagi, saya dah buat saya terlupa nak beritahu masa awal tu kan. Siapa-siapa yang nak kira nanti last kan buat kutipan. Bolehlah salurkan, tak kira lah. Dengan apa sekalipun, kalau lah tak ada duit hari ni, jangan malu. Baca doa je nak ambil tu. Dah tu. Baca doa je, bubuh dah ambil tu. Doa adalah senjata orang mukmin. Yang paling mahal dan yang paling berharga di sisi orang yang dizalimi ataupun diuji adalah doa. InsyaAllah. Mana ada selingan iklan sikit. Okay. Setengah daripada sembahyang sunat, yang sunat padanya berjemaah, iaitu sembahyang tarawih. Kena faham. Bila disebut sembahyang sunat secara berjemaah, maksud dia tarawih ni nak buat seorang pun boleh, nak buat ramai pun boleh. Nak sembahyang di rumah pun boleh, nak sembahyang di surau atau di masjid pun boleh, atau nak ajak orang sama-sama berjemaah dengan dia pun boleh. Tak semestinya asal tarawih kena pergi masjid. Asal tarawih kena pergi surau. Duduk di rumah seorang-seorang pun boleh. Hanya disebut sebagai sunat sahaja. Dan waktunya pada waktu sembahyang witir. Maknanya tarawih ni dia ada waktu. Boleh dah buat tarawih siang? Tak boleh. Tak boleh. Kalau nak buat tarawih siang, itu bukan tarawih. Tarawih bermaksud rehat. Bersolat sambil berehat. Makna dia, kalau kata kita nak buat sampai 20 tu kita boleh buat 2 rakaat rehat sat. Lagi bangkit buat 2 rakaat rehat sat. Sehingga kan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, walaupun kamu sihat, kamu boleh berjalan cergas, tapi kamu nak sembahyang duduk pada tarawih. Boleh tak? Boleh. Hai, sihat-sihat pergi berjalan, ladi rata boleh. Main-main sembahyang duduk, boleh. Sembahyang sambil berehat. Agak-agak lah dah kata sembahyang sambil berehat. Jangan santai saja. Kalau kata dia sembahyang duduk, dia dapatlah pahala takat sembahyang duduk dia saja. Kalau sembahyang berdiri, dapatlah pahala sembahyang berdirinya. Tapi kalau boleh ni, kita kalau boleh nak memenuhi bagilah. Boleh Orang selalu kalau puasa ni dia risau, takut tak boleh sembahyang tarawih. Kalau boleh nak sujud dan rokok dengan secara sempurna. Tapi kalau Allah bagi sakit, tak upaya. Pilah tanya orang sakit. Mana dia mau sembahyang duduk atas kerusi. Dia pun kata dia tak kuat. Tak boleh sujud di bawah. Dan kita jangan pandang rendah pada orang yang tak boleh sujud di bawah. Mungkin pahala dia lebih besar daripada kita yang letak wajah di lantai. Sebab Allah Ta'ala pandang pada pergerakan hati dan keikhlasan kita melakukan amal pada Allah. Okey.
Dia hanya pada waktu witir. Okey, witir mana boleh buat malam saja. Bila boleh buat witir bermula daripada lepas waktu Isya. Bila berakhirnya witir? Apabila masuk waktu subuh. Kita bangkit terlambat. Nah, bangkit terlambat. Hari itu dapat 2 rakaat saja tahajud. Kemudian witir. Tengah dia sembahyang witir baru masuk rakaat kedua. Baru masuk rakaat kedua. Tiba-tiba azan subuh. Apa jadi pada witir? Witir dah habis. Tapi kita kena teruskan. Bagi sampai selesai. Sebab dia kan dah 2, dia 3. Baik, bagi sambung terus. 1 lagi. Atau yang lebih mudah, kita pun tahu dah waktu dah dekat-dekat subuh, kita buat 1 sahaja. Ataupun mungkin kita boleh buat 3 sekaligus. Direct. Buat 3 sekaligus. Itu pun boleh juga. Dan waktu dia kena tahu, waktu witir dan waktu tarawih adalah pada waktu yang sama. Sebab tu witir dia akan lekat dengan tarawih. Sebab waktu mereka adalah bermula daripada selepas Isya dan berakhir sebelum fajar subuh. Bermakna tarawih kita boleh buat pukul 3-4 pagi dah. Malam tu tak larat sangat. Makan gulai daging batang pisang. Mata naik berpinang, kepala naik berbintang. Tak boleh mayang, nak pergi masjid pun tak boleh, nak duduk di rumah pun tak boleh, nak tidur. Tidur. Selepas tidur seketika Allah Ta'ala bagi energi balik. Cas bateri dah. Bangkit. Boleh tak buat tarawih? Boleh. Boleh. Lepas tu nak kena buat tahajud. Tak payah lah. Tak payah lah buat tahajud. Buatlah tarawih. Kalau dapat 20 rakaat, cantik. Sambung dengan 3 witir, 23. Selawat, sunat saja. Tak selawat pun tak apa. Kan dia suruh lah. Kita tengok lah. Dan iaitu 20 rakaat dengan 10 salam. Bermakna 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Kena ingat bulan Ramadan saja. Bulan lain tak ada tarawih. Jangan duk buat ajaran sesat Ustazah Sia. Hanya bulan Ramadan semata-mata. Amallah Syawal ke, Zulqa'dah ke, Zulhijjah ke, Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Tak ada. Hanya ada dalam bulan Ramadan semata-mata. Menceritakan oleh Bukhari dan Muslim, ini hadisnya, bahawa Rasulullah SAW keluar ia pada tengah malam daripada malam-malam Ramadan. Dan sembahyang ia di dalam masjid. Dan sembahyang manusia dengan sembahyang padanya. Ini pada malam-malam Ramadan. Dan jadi banyak mereka itu, maka tiada keluar ia kerana mereka itu pada malam yang keempat. Dan bersabda ia pada paginya, takut aku akan difardukan atas kamu akan sembahyang malam. Maka lemah kamu daripadanya. Dan menceritakan akan dia oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Okey, ini satu hadis yang dibawa riwayat dia daripada Imam Bukhari dan Muslim menceritakan tentang macam mana mula-mula solat tarawih disyariatkan. Macam mana solat tarawih disyariatkan pada malam-malam Ramadan, malam pertama Ramadan. Para sahabat tengok Nabi sembahyang 2 rakaat. Dia bagi salam. Di lepas Isya ni, dia tunggu tengok Nabi tak balik. Dia bangkit pula buat 2 rakaat. Dia bagi salam. Lepas tu dia bangkit pula buat 2 rakaat. Dia bagi salam. Maka dihitung, dikira oleh sahabat. Ada yang kata kira, nampak dia buat 12. Ada yang kata nampak dia buat 8. Ada yang kata 16. Ada yang kata 20. Ada yang kata 32. Ada kata 36. Ada tempat-tempat yang buat sampai 36 rakaat lah. Wih, kalau kita lari balik lah. Ada tempat-tempat yang buat sampai 36 rakaat. Pakailah. Keluar kepala lutut. Kata kita. Walau tak ada apa pun. Kita kan lemah. Lemah selalu. Lemah ni memanjang. Lapak selalu. Lepas tu,
Bila mana sahabat tengok, tu yang kata dia kira. Ada yang kira dia masuk dah setengah habis sembahyang. Sahabat kira dapat 8 je. Kata, hei 12. Kata kau ni 16. Kata lagi 20. Itu yang kata kira sampai 36 tu. Nah, jadi tak apa-apa, esok kita tengok. Esok kita tengok dia abad. Bila masuk malam yang kedua, ramai yang pakat tunggu. Ramai yang pakat tunggu. Nabi tak ada apa pun. Betul dia berkata. Lepas habis rawatib Aisyah tu, dia bangkitlah buat 2 rakaat. Kami ikut. Kami tak sebut sunat tarawih pun. Kami sebut sunat je. Ya? Kami ikut. Betul dia buat. Lepas tu, bagi tahu lah macam kita lah cakap. Sahabat kan yang fastabiqul khairat, sentiasa berlumba-lumba nak buat kebaikan ni, makin ramai. Masuk main malam ketiga Nabi tengok orang ramai. Malam keempat dia tak keluar lah. Malam keempat dia tak keluar. Dia pun pakat tunggulah awak dia tak keluar ni. Awak dia tak keluar main. Lepas tu, esok pagi dia berkata kami tunggu semalam. Nak berjemaah dengan Rasulullah. Tapi dia tak keluar main. Kata Nabi SAW, aku takut benda tu jadi fardu ke hampa. Bila mana hampa makin ramai. Solat itu nama solat tarawih. Bersolat sambil berehat. Kan dah siang dah berpuasa. Menahan diri daripada makan dan minum. Tahan mata, tahan mulut lidah. Tahan nafsu. Daripada dijamu. Kemudian kata Nabi, mungkin malam kamu lemah. Maka aku sebagai hamba Allah rasa malu pada Allah yang telah pun melimpahi rahmat tanpa pernah putus. Sebagai tanda kesyukuran, aku bersolat selepas waktu Aisyah 2 rakaat dan aku rasa sikit. Buat 2 rakaat lagi, aku rasa sikit. Dia lagi buat lagi rasa sikit, lagi buat lagi rasa sikit. Kita kira. Berapa dah weh? Berapa dah ni? Hampir surau tu 8. Sempoi tu imam dia macam ekspres. Dia bawa. Banyak surau tu. Masjid 23 dia. Pagi main takhir baca. Melelong kita berdiri. Tapi. Rasulullah dia kata, dia buat 2 rakaat, dia rasa sikit, dia bangkit lagi buat 2 rakaat. Dia rasa sikit, dia bangkit lagi buat 2 rakaat. Dia beritahu tak berapa? Dia tak beritahu sampai ke sudah berapa rakaat. Maka timbullah perselisihan faham di antara para sahabat. Nah, bila Rasulullah wafat, mai kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun tak panggil orang suruh sembahyang jemaah di masjid. Nah, sembahyang tarawih. Tapi dia buat sahabat-sahabat bagi ikut. Dia pun buat sendiri-sendiri. Ada yang ikut, ada buat yang secara sendiri. Kata ikutlah sebab kami dulu ikut Rasulullah. Kata Abu Bakar tak payah ikut pun tak apa. Nah, tak apalah ikutlah. Tapi rakaat tak menentu juga. Sampailah kepada pemerintahan khalifah yang kedua, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab apabila hari menjelangnya awal Ramadan, dia panggil penduduk Madinah untuk hadir bersama-sama solat berjemaah, solat sunat tarawih. Yang mana dialah yang mensyariatkan 20 rakaat diiringi dengan 3 witir menjadikan 23 rakaat. Rasulullah tak letak. Abu Bakar tak letak. Tapi dia letak. Jadi kita ni mengikut sunnah sahabat. Awak, Umar Al-Khattab dia reka ke? Dia tak reka. Dia di antara sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Yang ikut, yang kira. Rasulullah tak panggil. Tapi dia panggil. Kenapa? Sebab dia nak menyatukan umat yang dah makin berpecah belah waktu tu. Dah bawa hai masing-masing. Dan dia bimbang. Yang mana syariat solat sunat tarawih ini dilupakan apabila hari-hari mendatang.
Maksud dia zaman berlalu dan berubah, manusia makin berubah. Dia bimbang solat sunat tarawih itu dilupakan. Walhal ibadah ini memang dikerjakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi dia kata, buat. Nah, dia buat. Dia panggil orang ramai ke masjid. Dijadikanlah solat sunat tarawih secara berjemaah. Sebab tu kita hari ni kita tak boleh bertengkar berapa rakaat yang kita nak buat. Nah, buatlah. Kalau buat banyak dapat banyak. Kalau buat sikit dapat sikit. Nak buat 2 rakaat sajalah. Buatlah sikit 2 rakaat pun. Hang buat tak tarawih, buat 2 rakaat. Nah, malu. Nah, 2 rakaat saja bang. Pasal tu aku tak mampu masjid. Pasal tu aku tak mampu surah. Aku nak buat 2 rakaat je. Yang pasal aku. Yang pasal kan. Nah, boleh. Nah, boleh. Tapi bukan tak malu makan. Mau banyak-banyak. Kan? Nah, mau jenis-jenis. Mayang kedekut. Berkira orang reang. Kata orang tu tak berkira orang reang subuh-subuh. Nah, tidak bekerja-kerja tak ada masalah. Mayang 2 rakaat pun berkira. Nah. Okey, baik. Habis. Huraian tentang hadis solat sunat tarawih. Sunat dibuat secara berjemaah. Begitu juga witir. Tapi witir dalam bulan Ramadan kan? Kalau kita tengok ni, tahajud ada tak sunat berjemaah? Solat sunat tahajud tak disunatkan berjemaah. Tapi kita buat kan? Betul tak? Kita buat mulai. Biasanya di masjid ataupun di surau. Dalam bulan Ramadan 10 yang akhir. Bahkan dibuat setiap malam. Adakah berdosa? Tak berdosa. Rasulullah tak buat. Sahabat tak buat. Salafus soleh tak buat. Maka ulama mutaakhirin buat. Bukan dengan sebab dia nak buat ajaran sesat. Tapi dia nak mendidik, nak mengajar seseorang itu cara nak buat solat qiyamul lail. Ada orang yang tak tahu buat solat malam. Kan macam orang yang baru berhijrah. Di atas jalan Allah. Nak istiqamahkan ibadah sunat. Jadi dia kata, jomlah kita pergi qiyamul lail. Qiyamul lail, apa dia tu? Bangun sembahyang malam. Bangkit sembahyang malam. Macam mana jomlah tidur sebentar. Pukul 3 pagi kita berjalan lagi. Bila buat secara berjemaah, ada zuk, ada kesedapan. Boleh tak? Boleh untuk memberi galakkan orang berjemaah. Tapi kalau dah pandai buat, terlebih afdal buat di rumah. Terutamanya kaum muslimah, perempuan. Paling afdal dia buat solat sunat qiyamul lail dalam rumah. Tempat yang paling terbaik dalam rumah adalah di dalam bilik tidur dia. Tak payah buka lampu terang-terang oleh nak tidur. Dibuka lampu, bangkit. Sembahyang malam tak boleh. Walaupun mereka ahli keluarga kita. Kalau kata kita ada suami, minta izin suami. Nak bangkit sembahyang tak nak. Kalau panggil yang. Nak bangkit sembahyang tak nak. Bangkit apa tidur, aku sejuk. Tidurlah. Kan? Yang tu lagi banyak pahala. Ya apa lah kau tunjuk kau nak sembahyang dah. Tuan nak mampu bukan nak bangkit sembahyang. Kau tidur pula kan dia. Itu ada pahala. Teman tidur dia. Tapi kalau kita bangkit lagi doa kat abang sama dah. Doa semoga dia dapat hidayah. Esok dia berbangkit dengan kita. Kalau tak ada teman, alhamdulillah. Minta izin pula pada nafsu hak nak tidur tu. Dia kena minta. Ya Allah, sejukkanlah aku sekian-sekian waktu. Orang kata jomlah kita buat berjemaah. Seronok buat berjemaah. Cari tempat paling afdal di rumah. Di rumah. Tapi kalau nak tak salah boleh pergi. Tak salah. Jangan cari salah orang. Okey? Kita yang jadi salah ni bila dah ramai-ramai kita suka cari salah orang. Tak salah duk perhati sangat tengok bila perhati nampak macam-macam. Pejam-pejam mata kali-kali kelakasan macam aku kan tak mau nak pergi berjemaah tu. Tapi aku tengok perangai pelik-pelik ingat. Ada yang pajak tiang sampai tak mau pergi mana.
Ada booking tempat kawan bubuh beg tangan kat lepas-lepas. Kita nak pergi duduk tepi dia pun dia tak bagi. Dia kena cari kawan dia mai. Tengok kawan tu tak mai, dah siapa pun tak mai. Baru dia pandang kita mai duduk, dia tak mai. Elok dah orang pun tak mau duduk dekat dia. So aku tak boleh. Tak boleh lagi baik duduk di rumah. Dah? Pahala banyak. Dosa pun senang cari. Macam itulah kita nak. Bila bercampur dengan ramai-ramai orang. Okey. Sikit lagi nah. Sembahyang sunat yang dituntut padanya berjemaah lebih afdal daripada sembahyang sunat yang tiada dituntut berjemaah padanya. Nah. Yang tu lebih afdal daripada sembahyang sunat yang tiada dituntut berjemaah padanya. Melainkan sembahyang sunat rawatib lebih afdal daripada sembahyang tarawih. Jadi di antara sembahyang sunat berjemaah yang dituntut berjemaah, pada saya sebut awal jadi sembahyang raya, sembahyang gerhana bulan ataupun matahari, sembahyang minta hujan, termasuklah di antaranya sembahyang tarawih dan witir di dalam bulan Ramadan. Kalau kata kita boleh buat secara berjemaah, lebih afdal daripada kita buat seorang. Itu terlebih afdal. Kecuali rawatib. Kalau ditanya tarawih dengan rawatib mana lagi baik? Walaupun tarawih tu baik sekali. Rawatib tetapkan baik. Dia hari-hari je dah. Nah? Sentiasa mengiringi. Cuma satu waktu je yang dia tak ada. Apa dia? Asar. Nah? Asar dia tak ada. Hal yang semua dia ada. Sentiasa mengiringi. Menemani. Kenapa? Fadilat dia, kelebihan dia, dia adalah ibarat seperti mana kain yang menampal kekoyakan. Andai berlaku kepincangan atau kerosakan di dalam solat fardu, maka rawatib itulah yang akan jabarkan dia. Tampung. Tampung. Katalah di dalam solat fardu kita tu, Fatihahnya tertinggal satu rukun Fatihah. Yang ni huruf Ain tak kena waktu tu. Tapi di dalam rawatib kena tampung. Nah, dia tampung. Ada mungkin kita terlupa rakaat. 4-3, 4-3, 4-3. 3 kod, 4 kod. Maka rawatib akan tampung kekurangan, kepincangan, kecacatan yang terdapat di dalam solat fardu ditampung oleh rawatib. Nah, sebab tu dikatakan rawatib itu lebih afdal daripada segala solat-solat sunat yang lain. Jadi kekalkanlah. Kekalkanlah. Kalau siapa yang baru-baru nak mula, ambil qabliyah subuh dulu. Atau yang disebut sebagai sunat fajar, ambil nanti dulu. Kemudian, yang mana lagi? Ambil isya. Ni cerita orang pendidikan. Ambil subuh, ngambil isya. Buka dengan tutup. Tengah biar lompong. So, ambil sikit-sikit. Nah, zuhur. 4 sebelum. Nah, 2 selepas. Lepas tu bila? Bang 2 tahun pula. Ambil pula lepas maghrib. Tak je lah, nah. Tak balok lah, nah. Dan dikata kerana mengekalkan oleh Rasulullah SAW sembahyang sunat rawatib. Pasal apa dia kata afdal rawatib ini? Kerana Nabi tak pernah tinggal. Kalau ditanya pasal apa di antara solat-solat sunat, rawatib lah yang paling afdal. Sebab Nabi tak pernah tinggal. Tak pernah dia tinggal. Dan tidak mengekalkan dia atas sembahyang tarawih. Nabi tak kekalkan sembahyang tarawih. Itu yang baca hadis dia atas, dia bukan pergi hari-hari tak. Dia bukan pergi hari-hari, tapi dia tak pergi hari-hari pun dia duduk di rumah dia sembahyang. Dan ni pergi pun tak, sembahyang di rumah pun tak. Pasal apa? Ikut sunnah. Nabi kan pergi selalu pun. Dia tak pergi selalu pun sebab takut benda tu jadi wajib. Tapi dia buat di rumah. Kan dia sembahyang sampai bengkak kaki dia. Mungkin satu malam, bukan kata satu juzuk, 2-3 juzuk boleh habis. Sebab dia sembahyang tahajud pun, dia boleh bawa 1 rakaat 6 juzuk. 1 rakaat 6 juzuk. Mampus kita 6 live pun tak pergi tu. 6 ayat boleh ikut. Kan? Lepas tu dia tak dulu nak ikut sunnah dengan tak reti apa, dengan tak tahu apa.
Sunat diqada sembahyang sunat yang mempunyai waktu apabila luput. Ya, ini kena tahu. Kalau solat sunat yang ada waktu. Solat sunat apa ada waktu? Duha. Lagi rawatib. Rawatib ada waktu, betul tak? Kalau tak main waktu, tak main dia. Nah, okey, boleh tak lagi kita nak buat solat sunat rawatib qabliyah zuhur? Sekarang nak buat boleh tak? Selagi tak masuk zuhur, tak boleh buat. Jadi bermakna dia ada waktu dia. Nah, kemudian apa lagi solat sunat yang ada waktu? Witir. Ada tak waktu? Ada. Tahajud. Boleh tak buat tengah rembang? Hamba apa? Aku buat tahajud tengah rembang. Malam sekejap tak bangkit. Ada waktu tak? Ada. Apabila solat-solat sunat ini mempunyai waktu yang tersendiri, maka boleh kita qada dengan syarat. Syarat dia apa? Syarat dia kita antara yang istiqamah buat. Kita buat selalu kita buat, tapi hari itu tertinggal. Tertinggal. Ataupun dia, saya bagi contoh. Rasulullah pernah qada solat sunat ba'diyah zuhur pada waktu lepas asar. Sahabat tak ada sembahyang sunat kan? Dalam satu hadis cerita, nampak Nabi sembahyang lepas asar 2 rakaat. Dan Nabi pun menerangkan dia qada solat ba'diyah zuhur dia tak sempat buat. Mungkinlah ada pasal-pasal sebab dia. Dia qada. Jadi bermakna sembahyang qada boleh tak? Boleh buat pada waktu tahrim. Kita selalu buat sunat qabliyah subuh. Ataupun sunat fajar. Tapi hari itu kalau kita buat solat sunat fajar atau solat qabliyah subuh tu menyebabkan luput waktu nak habis dah. Nak habis sangat dah ni. Tersiang. Bangkit terlewat. Kalau kita duk pula nak buat sunat, hak yang fardu hanyut. Jadi dia sembahyang fardu dulu. Kemudian sekali lagi dia boleh qada. Kerana dia adalah orang yang istiqamah buat. Itu yang kata solat sunat boleh diqadakan. Janji solat tu ada waktu. Tapi kalau solat sunat gerhana, dia ada waktu kan? Ada kan? Waktu gerhana lah. Habis nak qada macam mana? Gerhana dah hilang. Dia main ada musim-musim dia jadi berjaga-jaga insya-Allah. Kerana sabda Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiyahu falyu'alliha idza dzakaraha. Artinya barang siapa tidur ia daripada sembahyang atau lupa ia akan dia, maka hendaklah sembahyang ia akan dia apabila teringat akan dia, kerana bahawasanya Nabi SAW mengqada ia akan 2 rakaat sembahyang sunat zuhur ba'diyah, kemudian daripada sembahyang asar, menceritakan akan dia akan kedua hadis ini oleh Al-Bukhari. Sejarah saya cerita tadi. Jadi boleh bila kita terlupa dengan sebab tertidur, bangkit terlupa nak buat. Kita terus sembahyang fardu. Kemudian teringat, aku tertinggal qabliyah atau ba'diyahnya. Maka dibolehkan untuk kita qada apa yang telah pun kita tinggalkan. Jadi kita orang yang istiqamah. Maksud istiqamah ni yang selalu buat. Yang selalu buat. Maka solat sunat boleh diqadakan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung dan tiada ada hingga bagi sembahyang sunat mutlak. Kita akan bicarakan tentang solat sunat mutlak. Kalau ada rezeki, insyaAllah bulan depan InsyaAllah. Kalau ada rezeki ni umur lah. Umur, kesihatan, keizinan daripada Allah, itulah rezeki. Kita akan sambung dan tiada ada hingga bagi sembahyang sunat mutlak. Baik, saya buka soalan. Ada soalan nak tanya? Ya, Kak Norma. Okey. Solat sunat qabliyah subuh 2 sahaja. Mana-mana hadis sahih 2 sahaja. Jangan buat 4, tak ada. Okey, 2 saja. Okey, yang jadi khilafnya orang kata solat sunat fajar.
Kan saya selalu tegaskan, fajar dan subuh adalah perkara yang sama. Jadi buat itulah fajar, itulah qabliyah subuh. Dua sahaja, bukan empat. No? Ha. Ya. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Kalau kita nak buat solat sunat tahiyatul masjid di surau, kita nak kena niat macam mana? Niat tahiyatul masjid. Sebab masjid ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu tempat sujud. Jadi musola tu tempat sujud juga. Jadi kita niat usolli sunnatal tahiyatul masjid. Sahaja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, kerana Allah Taala. Niat pun tahiyatul masjid juga. Nah, ya, satu. Ya. Assalamualaikum. Okey, baik. Sembahyang sunat witir ni Rasulullah sahabat. Nah, sahabat. Berapa secara terperinci. Cuma dia kata tadi, siapa yang nak buat satu, buatlah. Siapa nak buat 3, buatlah. Siapa nak buat 5, buatlah. Dan kalau yang paling afdal, kita buat kalau 3 rakaat, jadi 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Itu yang paling-paling afdal. Tapi kalau kita nak buat direct 3 terus, boleh. Tak menjadi apa-apa dosa ataupun permasalahan. Sebab dia tidak ada khilaf. Rasulullah pun tak sebut, kata jangan buat 3 rakaat sekaligus. Tak. Nah, dan ada juga sahabat yang buat 3 rakaat sekaligus. Cara nak baca ayat dia, kalau kita nak baca 2 rakaat. Rakaat pertama, Sabbihish. Rakaat kedua, Kafirun. Rakaat ketiga kita nak baca. Boleh. Tapi jangan duduk tahiyat awal. Direct terus 3. Nah? Kalau kata kita nak baca surah ketiga rakaat. Rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Kafirun, rakaat ketiga 3 qul kita susun. Pun boleh. Boleh. Jadi bermakna dia sebenarnya ada 2 cara. Bila kita belajar baru kita tahu. Kan? Dia boleh kita direct buat 3 sekaligus dan boleh juga kita buat 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Okey, kita nak cari afdal. Afdal yang terlebih baik dalam beribadah. Tentulah dapat kepada 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Kenapa? Di situ adanya duduk tahiyat akhir. Dan dalam tahiyat akhir itu ada penghormatan untuk Allah dan Rasul. Ada doa untuk sekalian muslimin dan muslimat. Ada selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kepada ahli keluarga baginda SAW. Kepada Nabi Ibrahim AS. Maka kalau nak cari yang afdal, satu yang afdal. 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Itu yang paling afdal. Tetapi boleh dah nak 3 sekali? Boleh. Direct 3 sekali. Katalah kita nak buat 3 rakaat sekali. Rakaat pertama baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua baca qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat ketiga baca qul a'udzu birabbin nas. Boleh? Boleh. Atau kita nak direct 3 sekali. Tak mau baca satu surah pun. Nak baca Fatihah saja. Boleh. Suka Jadi wallahu a'lam. Ya. Okey. Yang tadi saya beritahu terhasil dia kita masuk masjid buat tahiyatul masjid tapi tak dan nak sembahyang sebab orang dah azan. Tengok-tengok waktu tu waktu Zuhur. Kita sampai orang dah azan. Terhasillah, terangkatlah solat tahiyatul masjid tu kita dah buat solat fardu Zuhur 4 rakaat.
Ha. Padahal tadi kita tak buat dengan sebab kalau kita buat tahiyatul masjid, imam tinggal kita dia tak tunggu dah. Jadi terhasil. Ataupun kita masuk zuhur kan dia ada qabliyah dia. Kita buat qabliyah zuhur. Sebab orang dah azan. Masuk dah qabliyah. Kita buat qabliyah zuhur. 2 rakaat saja. Terhasil tak yang tahiyatul masjid? Terhasil. Dengan sunat 2 rakaat qabliyah zuhur. Dah terangkat. Nah? Tu kata Allah Ta'ala tu maha pemurah. Dia tahu niat kita, hajat kita masuk-masuk nak buat tahiyatul masjid. Tetapi waktu dah masuk, nak buat qabliyah ke, nak buat tahiyatul masjid. Mana satu aku nak buat? Kalau aku buat tahiyatul masjid, sekali lagi aku tak sempat buat qabliyah. Jadi yang mana nak buat? Buat qabliyah. Maka dapat percuma tahiyatul masjid. Dia kata terhasil dengan 2 rakaat ataupun 4 rakaat. 4 rakaat tu yang fardu lah. 2 rakaat tu yang sunat. Boleh tak? Alhamdulillah. Ya. Maksud dia bukan 2 rakaat 1 salam. Direct ke? Boleh. Boleh turun 4 sekaligus. 4 rakaat 1 salam. Tapi tak perlu duduk tahiyat awal. Boleh. Dia haruskan. Habis nak? Habis saya sudah dulu minta ampun, minta maaf atas kekurangan diri saya. Alhamdulillah. Ini kutipan terakhir untuk hari ini. Barakallah, jazakumullah khairan katsira. Hanya Allah Ta'ala lah yang membalas segala kebaikan yang telah pun kalian sahabat-sahabat Allah yang bagi yang pada hari permulaan kutipan dijalankan. Lebih kurang dalam 16-17 ribu lah. Nanti saya kira saya akan maklumkan lah. Kutipan hari ini mencukupkan menjadi jumlah 16 hingga 17 ribu yang kita dapat. Alhamdulillah. Akan kami bawa lagi insyaAllah bersama-sama dengan sedikit isi bantuan daripada puan-puan sekalian, ukhuwah muslimah yang diredai dan dirahmati Allah. Semoga usaha kita yang sedikit tak banyak. Mereka rugi ratus ribu. Pemberian kita tak banyak. Tapi Allah pandang pada usaha yang sedikit. Sebab tu Allah Ta'ala sebut cerita pasal macam mana seekor semut yang memadamkan api yang sedang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah sebut jasa dia. Bayangkan semut bawa ayam nak pergi padang, api yang marak menyala membakar jasa Ibrahim. Kenapa Allah sebut pasal semut tu? Ikhlas. Sikit sangat. Nak terpadam tak? Tak padam. Tapi usaha dan keikhlasan dia, maka itu dipandang oleh Allah. Begitu juga kita. Kita mungkin tak mampu nak adakan sebiji rumah untuk orang yang hanyut. Mengganti nyawa untuk yang mati. Nak bagi ganti rugi pada kerosakan. Tetapi usaha kita yang sedikit ni, ikhlas lillahi ta'ala, itu dipandang. InsyaAllah mudah-mudahan kita bersatu. Daripada sebab kita bersatu maka kita kuat. Kalau seorang-seorang tak boleh nak bagi banyak dulu ni Tapi oleh kerana kita ramai, dikumpul-kumpul mungkin dalam 16-17 ribu insyaAllah. Saya akan isytiharkan baru nak balik kira bagi betul-betul. Sebab masih ada lagi yang nak masuk. Kutipan hari ini sebanyak RM1,485. Sekali lagi, jazakumullah syukran katsira. Jazakumullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalaskan kepada kamu dengan kesyukuran yang begitu banyak. Dengan segala kebaikan yang berlipat kali ganda. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin. Fansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Rahamna fa innaka khairul rahimin.
وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا يا الله اللهم يسر لنا أمورنا يا الله اللهم يسر لنا أمورنا يا الله مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Satukan dengan doa kesyukuran lah tadi nah, tu yang panjang tu. Nah. Okey nah, saya sudah dulu nah, yang baik itu Allah punya, yang tak baik itu saya punya. Kita sudahkan dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tak sihat. Salam dengan saya tu sayang lah, saya balik pakai demam lah. Sallallahu ala Terima kasih, Ustazah. Muhammad. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih.